unit x-axis dengan y-axis tadi. Dan untuk yang ketiga, acceleration, yang ni gradient. Untuk speed time graph, kalau kita kira gradient, dia adalah change in speed over change in time. So maksudnya speed, kalau kita bahagi dengan masa, dia akan dapat acceleration. Awak pun tahu benda tu dah. Okay. So acceleration ni, alamak, tak cukup huruf pula. Untuk bahasa dalam matematik moden dia jarang panggil acceleration, dia selalu panggil rate of change of speed. Yang ni D cikgu tertinggal ni. So rate of change of speed dalam soalan bermaksud acceleration dan bermaksud gradient lah. Dan yang keempat, average speed, kita dah tahu dah dia mesti total distance over time taken. Tapi distance dekat speed time graph dia agak tricky juga sebab kita tak nampak pada graph, tapi kita kena hafal ataupun faham bahawa distance untuk speed time graph adalah area under graph. Nanti kita cikgu bagi contoh lah, cikgu kita tengok contoh sama-sama. So ni contoh speed time graph yang simple. Okay. Dia punya contohnya lah ni, kalau meter per second, contohnya partikel dia bergerak daripada speed 0 sampailah speed 20. Okay, so daripada speed 0 tu maksudnya asalnya partikel tu stationary kan, dia duduk pegun. Kemudian dia increases its speed to 20 meter per second in 15 second. Basically untuk pergerakan partikel ni itulah maksudnya dalam graf So kalau disuruh describe the motion of the particle for the first 5 second contohnya kalau dia bagi pasal speed time graph dan disuruh describe for particular time awak kena tengok motion tu macam mana. Kalau motion tu tentang uniform speed nanti cikgu untuk graf yang lain kalau macam ni dia ada changes in speed, so maksudnya dia akan ada acceleration kan. So maksudnya kita kena kira acceleration dia. So untuk first 5 second dia sebenarnya equal to first 15 second. Sebab yang ni dia punya graf lurus. So graf lurus maksudnya dia punya gradient dia sama je along the way. So dia akan jadi acceleration dia sama je along the way. So kita pakai acceleration yang 20 meter per second dengan 15 second lah. Walaupun dia tanya first 5 second je. First 5 second kita tak ada nilai. Sebab graf untuk soalan ni dia tak akan bagi dalam apa nama tu, nilai yang penuh. Dia akan bagi nilai-nilai penting je. Contohnya kalau 5 second dekat sini tapi kita tak tahu berapa dia punya speed dekat 5 second tu. So kita tak boleh cari. Tapi kita boleh cari untuk the whole journey lah 15 second tu. Sebab dia punya gradient dia sama. Okay. So gradient dia sama, kita pakai je lah. Dan nilai dia, kalau awak tekan calculator dapat 1.33333 So dalam MacMod kita boleh tulis dalam bentuk pecahan, pecahan tak wajar. So boleh tulis, nak tulis 1.3333 pun boleh, nak tulis 4/3 pun boleh. Okay. So cikgu pilih 4/3, so 4/3 meter per second squared. Unit tak nak tulis pun tak apa. Unit tu tak ada markah. Tapi kalau tulis kena betul. Kalau tulis salah unit nanti korang takut salah. Dia bagi salah. So far ada soalan tak? Ada? Tak ada. So untuk dia punya jawapan akhir dia tu akan jadi macam ni lah. The particle accelerate at a rate 4/3 meter per second squared for first 5 second. Itulah ayat dia. So dia suruh describe kan. Describe ni kita tak boleh cakap pasal speed tau sebenarnya. Sebab kalau pasal speed kita nak cakap macam mana kan. Sebab kita tak tahu at particular second tu berapa dia punya speed. At particular second berapa dia punya speed. Yang kita nak tahu pasal semua ni kita cakap pasal yang kita tahu untuk semua lah, which is dia punya acceleration for the whole journey tu. Apa aku tulis ni sebenarnya?
Okay, so kalau dia punya soalan tentang calculate the total distance travel by the particle. Ni yang cikgu cakap tadi lah, dia benda baru untuk graf ni. Sebelum ni untuk distance time graph, kita tak payah kira dia punya distance sebab distance tu as shown on the graph. Sekarang ni speed time graph dia tak ada tunjukkan apa-apa maklumat pasal distance. Tapi sebenarnya kalau kita kira area under graph, kita akan dapat total distance. Okay, so area under graph ni sebenarnya kalau kita lorekkan graph tu ke bawah sampai pada aksi X. So untuk case yang pertama ni, dia dapat, kita tahu dia punya area under graph tu adalah bentuk triangle. So kita akan kira dia punya area triangle tu. So area triangle tu sebenarnya adalah mewakili distance pada yang dilalui oleh partikel tersebut. So kita kira lah area triangle tu okay, 1/2 darab 15 darab 20 dapatlah 150 meter. So sebenarnya partikel tu dah lalu sejauh 150 meter. Okay, cikgu tukar graf, bentuk graf yang macam ni, dia graf mendatar. Graf mendatar ni kalau untuk speed time graph dia bukan bermaksud dia pegun untuk yang ni dia lain. Sebab speed dia uniform dia tak berubah. 15 meter per second tu sampai habis for the time 3 second tu. So yang ini dia punya maksudnya adalah the particle move at speed of 15 meter per second for 3 second ataupun kita boleh cakap dia move at uniform speed So soalan-soalan yang macam ni dia mesti akan cakap pasal describe the motion for the apa benda ayat dia. Dia cakap pasal ni kalau cikgu cari ayat dia. Apa ayat dia? Cikgu lupa dah. Describe the motion of the particle when it moves at a uniform speed. So kita bagi tahulah berapa lama je sebenarnya dia berjalan tu Dan kat sini maksudnya no acceleration tau, acceleration zero. Tapi dia takkan tanya lah pasal acceleration, ni mesti tanya pasal dia punya movement sebenarnya nanti. So kat sini kita boleh tahu juga dia punya distance by calculating the area under graph. So kalau kat sini graf dia lurus kan, so kalau kita turunkan atau lorekkan ke paksi X, dia akan nampak bentuk rectangle. So sebenarnya untuk cari total distance, kita kira sahaja area rectangle ni. So 3 kali 15, 3 tu dia punya panjang ni lah, panjang sisi. Ni panjang ni 3, panjang yang tinggi dia tu 15. So kira je lah. Kenapa area under graph kita panggil sebagai distance? Agaknya. Korang pernah terfikir ke? Tak. Ke dia dah tahu dah? Tak. Sebab dia jalan 15 meter per second. So dia darab dengan second dia. Betul. Orang pandai fizik dia nampak lah 15 meter per second. Okay, dia sebenarnya di meter per second kan. So M/S. So darab dengan second. So kalau fizik memang nampaklah benda ni, unit tu akan cancel out, so tinggal meter je. So meter adalah dia punya distance. Okay, sebab itulah untuk apa-apa soalan pasal distance, bagi speed time graph kena kira dia punya area under graph. Okay, ni kalau graph yang lain, ketiga dia turun macam ni. So dia turun macam ni, apa maksudnya kalau dia turun? Deceleration. Senang lah kan, dia decelerate lah. Tapi kalau apa, deceleration ni awak pun tahu dia punya simbol ni negatif kalau sebelum ni untuk speed awak letak negatif ke positif ke, kita kira betul
Tapi kalau deceleration awak tak letak negatif, dia jadi salah. So yang ni kena tengok betul-betul lah. Dan soalan dia akan tulis macam ni, calculate the rate of change of speed for the particle. Dia takkan cakap acceleration. Kalau matematik jarang dia cakap pasal acceleration, dia mesti cakap rate of change of speed. Cikgu pun tak pastilah, mungkinlah dia tak nak apa nama tu, sebab ada pelajar yang tak belajar fizik kan, so dia pakai bahasa matematik yang sebenar. Dia bukannya pasal acceleration, so mungkin ada orang tak tahu acceleration tu apa, so dia pakai rate of change of speed. Sebab kita tahu kalau rate maksudnya dia over time, so change of speed over time. Tu kiralah dia punya deceleration dapatlah negatif 4/3. Tapi kalau kita congak, maksudnya kita congak kadang-kadang dapat positif dan graf tu tapi graf tu turun, letak je negatif waktu jawapan tu, pun boleh, tak ada masalah. Sebab kita tahu graf turun, graf yang negatif macam ni jawapan mesti negatif. Tapi awak kira dapat positif, akhir tu letak je negatif hujung tu, tak apa. Okey, so pergi pada soalan. Kalau soalan dia takkan bagi satu jenis graf je, dia akan gabungkan graf tu daripada naik, turun ataupun uniform speed, semua dia campur sekali. And kadang-kadang pula dia bagi 2-3 graf dalam satu gambar rajah. Nanti awak tengoklah dalam buku modul awak. Ni soalan ni cikgu ambil daripada buku teks muka surat 1202. Self practice 7.2. Surat 202. Siapa nak buka boleh buka. Pasal Encik Mirisat ni. Okey. Encik Mirisat, mana dia dapat nama ni? Okay, visits his friend who lives in the same housing estate by car. The speed time graph shows the journey of Encik Mirisat to his friend's house. Okay. So kalau pakai handphone nampak soalan saya ni kecil masalah kalau ada buku tengoklah buku teks. So kalau dia nak yang pertama ni, rate of change of speed in meter per second squared of his car for the first 20 second. Ini soalan macam cikgu bagi tadi. Dia nak first 20 second which is tak ada dalam graf. Kalau awak tengok, alamak tak ada kat graf lah, macam mana aku nak kira ni, tak tahu. Sebab at 20 second we never know the speed, tak tahu. Dan kita tak boleh assume, awak tak boleh assume dia, oh ni tengah-tengah kot, so 15 bagi 2, salah, tak boleh. So kalau ini 20 second, macam tadilah, kita kira je for the whole 40 second, sebab dia punya gradient dia sama kan. So kiralah gradient untuk 40 second daripada 0 hingga 40 saat. So kiralah ni cikgu malah nak type ROCOS ni maksudnya rate of change of speed. In the first 20 second is the same as the rate of change of speed in first 40 second. So kita kiralah gradient dia, dapatlah jawapan 0.375 meter per second squared. Kemudian yang kedua, calculate the distance in meters travel at uniform speed. Kat sini pun ada jerat juga. Dia minta distance dekat uniform speed je. So kena tengok soalan betul-betul. Dan distance untuk uniform speed ni kita dah tahu dah area under graph. Tapi kena tengok betul-betul kat mana uniform speed dan kiralah area under graph tu. Basically yang ni, yang square, A square pula, rectangle. So untuk rectangle, kiralah dia punya area. So daripada 40 ke 120 adalah 80, darab dengan dia punya tinggi 15, dapatlah 1200 meter. Dia minta in meter, so jawapan dalam meter lah. Sebab ada soalan kadang-kadang dia minta dalam kilometer pula. So kat situ bergantung pada soalan. So soalan ni banyak jerat pada unit je sebenarnya, unit-unit yang berbeza. Dan yang terakhir pun, yang terakhir ni agak susah sikit sebab panjang cerita dia. Bila disuruh describe the journey, dia sama situasinya dengan kalau kita describe journey untuk distance time graph. Journey for the period of 2.5 minutes. 2.5 minutes ni dia minta ni. Sebenarnya sama dengan whole journey. Ni adalah whole journey. Alamak nak tulis susahnya. Whole journey. Whole journey Kalau berbeza dengan kalau diminta sikit. Tapi kalau diminta whole journey,
sebenarnya kita kena guna macam yang sebelum ni, iaitu average speed. Ingat lagi tak semalam? Okay. So sebenarnya kita akan kira average speed. Okay. Sebab kalau soalan describe untuk journey ni, cikgu tak tahulah berapa markah sebenarnya dia nak bagi. Sebab sebelum soalan sebelum ni tahun KBSM lagi, dia tak akan minta description tapi untuk awak dia dah minta dah description. So cikgu tak pasti, mungkin 2 atau 3 markah kot. So whole journey adalah bentuk trapezium. Okay, yang warna kuning tu cikgu dah warnakan dia kuning. So area trapezium ni kena tahulah kira trapezium tu macam mana. Tapi kalau awak tak nak kira trapezium, awak nak kira satu-satu awak nak kira triangle tambah rectangle tambah lagi triangle pun boleh. Jawapan dia sama je. So cikgu tahu area trapezium macam mana. So cikgu gunalah area trapezium. So 1/2 and then darab dengan 150 plus 80 darab dengan height dia 15. So dapatlah 1725 Tapi yang soalan ni dia punya pergerakan dia by car kan. So kalau by car, kita punya speed kita punya speed mesti pakai yang unit untuk speed, which is kilometer per hour. Boleh faham ke? Boleh. Okay, sebab tadi kan dalam graf kita dia pakai meter dengan second kan. So tapi untuk kereta kita jarang sebut meter per second, mesti pakai perjalanan apa-apa perjalanan pakai kereta mesti kilometer per hour. So kita kena guna unit kilometer per hour. So total distance dia over total time taken, so distance tu kena in kilometer, so bahagi 1000, kemudian dia punya time pula second, bahagi 60, bahagi 60 lagi. Okay, untuk jadikan hour. So dapatlah 41.4 km per hour. Okay? Okay ke? Okay, macam fizik sangat macam fizik lah So jawapan dia adalah bila kita nak describe tu, dia kita cakap lah dia drive for 1.725 km and 2.5 minutes with an average speed of 41.4 km per hour. Dia sama macam kita describe distance time graph hari tu semalam mesti cakap dia punya jarak dia berapa, masa dia berapa dan average speed dia berapa. Ada 3 benda. 3 benda Okay, dah habis dah sebenarnya bab ni. Dalam buku teks awak tu ada nota yang sangat bagus dekat dia punya summary tu. Graph of motion, dia bagilah semua benda pasal graph tu. And sebenarnya kita tak perlu hafal tau. Kita cuma kena faham graph tu kita kena faham dia. Kalau nak hafal, kalau memang awak suka menghafal, suka bio kan, suka hafal, hafal je lah semua benda tu. Kalau cikgu fahamkan saja pergerakan dan apa yang diminta, macam mana nak jawab dia. Okay. Dan soalan-soalan tu, soalan-soalan dalam modul tu dah boleh siapkan. Dalam buku awak pun ada isi tempat kosong mystery word puzzle. Seronok juga buat kalau awak buat page 209 dekat buku teks. Self reflection tu, dia suruh fit in the boxes with correct answer. Lepas tu nanti awak akan dapat my mystery word, dia punya mystery word tu lah. Okay, seronok juga kalau korang nak buat. Korang kat rumah bukan buat apa pun, takkan tengok TikTok je kan. Marilah buat apa-apa yang patut ni. Tapi sebenarnya susah nak cari courage untuk belajar sendiri kat rumah sebenarnya. Cikgu faham, cikgu sangat faham. Okay, so dah ada nak tanya apa-apa tak? Ya. Kalau graph tu dia kena tulis colorful ke? Macam tu juga buat macam kerja penting. Macam mana je tak dengar. Dia tak putus soalan awak tu.
Kalau lukis graf, Ha? dia punya nilai yang time ataupun distance speed tu, Ha? dia kena full ke, kena ikut scale ke ataupun Tak dia ikut skill. oh, Biasanya dia akan suruh sketch the graph je. Sketch tu pun dia bukan keseluruhan, dia akan bagi tempat kosong untuk awak sambung. Dia tak akan suruh dia lukis dalam kertas graf, which is pakai skill yang sama kan. Skill yang seragam tak ada. okay. Sebab kalau dekat soalan pun dia punya tu tak ikut skala pun. Sebab 40, 120, tiba-tiba lepas tu 150 kan. So dia tak ikut skala. Okey, lagi? Ada soalan lagi tak? Ada soalan lagi tak? Oh, dalam buku sebab dalam buku awak dia minta lukis graf Alamak. Lukis graf tu tak payah, tinggal pun tak apa. Sebab dalam soalan nanti dia suruh awak sambung-sambung graf je, sikit-sikit je. Dia tak penting sangat pun yang tu. Okay? So kalau tak lukis graf pun, awak tak lukis graf pun tak apalah, cikgu tak kisah sangat. Lagi? Ada soalan lagi tak? Tak ada. Tak ada So Alhamdulillah. So terima kasih untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sebenarnya kita jumpa lagi esok, tapi esok cuti sekolah. So cikgu tak akan buat kelas lah Untuk cuti pertengahan tahun pun nanti cikgu tak akan bagi soalan yang banyak lah. Cikgu bagi, tengoklah mana yang mampu cikgu buat sebab cikgu nak bagi kalau boleh kertas soalan-soalan yang prepare awak untuk exam pertengahan tahun. Tapi tak tahulah korang akan exam pertengahan tahun ke tidaknya. Cikgu bagi soalan yang kat Google Form je. Nanti cikgu akan bagi ikut yang kalau cikgu dah siap je, cikgu bagi korang lah untuk jawab Google Form tu. Cikgu bagi objektif je lah dulu. Sebab kalau subjektif nanti tak tahulah macam mana cikgu nak tanda tu. Sebab yang sebelum ni punya kelas pun tak bertanda habis lagi. So korang tunggu je lah kerja-kerja yang akan datang kemudian hari. And selamat bercuti sekolah. So korang setakat ni kat rumah buat apa je Kalau ialah selain daripada kelas kan, kelas kejap je, korang buat apa je? Tengok movie. Tengok movie. Betul juga, sama dengan cikgu. Masa